Salam saudaraku, salam ketemu di dalam Imbi Channel. Kali ini saya akan membawa pesan masa depan kerajaan Malaysia, masa depan Malaysia. Saudaraku, sebelum PRU 16, 8 bulan sebelum PRU 16, saya telah menerima pesan di mana pemerintahan kerajaan akan bertukar beralih daripada UMNO, daripada Perikatan Nasional, dan akan diterajui oleh satu kerajaan yang baru. Dan selepas PRU 16 saudaraku, ya, kerajaan perpaduan telah mengambil alih teraju pemerintahan kerajaan Malaysia dan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertukaran dan perubahan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia berlaku sebanyak 360 darjah. Saudara, sebelum kita maju kepada pesan yang seterusnya, Amsal 16 ayat 9, 10 dan 11 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Rancangan-rancangan manusia itu, saudaraku, tidak akan terlaksana. Segala perancangan kerajaan ataupun manusia hanya akan terlaksana oleh restu dan kehendak Tuhan. Dan segala rancangan Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang diucapkan dan ditentukan oleh Tuhan. Nah saudaraku, pada bulan 11 tahun 2024 dan bulan Januari dan Februari tahun 2025, saya menerima pesan di mana kerajaan Malaysia yang ada sekarang, yang diterajui oleh kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mempunyai dan telah dipercayakan kuasa mutlak, pengaruh yang besar, bahkan lebih besar daripada pengaruh pemerintahan kerajaan UMNO sebelum ini, di mana kerajaan UMNO telah memerintah Malaysia berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan kerajaan perpaduan hari ini, saudaraku, telah diberikan mandat bukan hanya oleh rakyat Malaysia, tetapi juga mandat daripada Tuhan, di mana 7 keturunan, bahkan lebih daripada itu, kerajaan perpaduan akan memerintah Malaysia. Namun saudaraku, ada satu musim di mana akan ada ancaman dari luar yang berasal dari dalam, masuk di Malaysia, mengancam keamanan, mengancam perpaduan, dan mengancam keharmonian Malaysia. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin menghimbaukan para pendoa syafaat, pahlawan-pahlawan doa, supaya bangkit berdoa menjadi benteng dan tembok untuk memagari Malaysia dengan doa syafaat, untuk memagari kerajaan perpaduan, untuk memagari supaya rakyat di Malaysia akan tetap aman dan damai. Kerajaan yang ada sekarang akan dapat melakukan tugas-tugas dan pemerintahan pentadbiran negara dengan adil, harmoni, dan saksama. Sehingga Malaysia akan terus maju dan akan menjadi satu kerajaan yang kuat dan disegani dan dihormati oleh mata dunia. Saudara, untuk Sabah dan Sarawak, saya ingin katakan bahwa Sabah dan Sarawak akan kembali memiliki kuasa otonomi untuk memerintah kerajaan sendiri, yaitu sebagai sebuah negara seperti sebelum ini. Apa yang termaktub di dalam perjanjian Malaysia 63 akan diselesaikan oleh kerajaan yang ada sekarang, di mana keadilan akan diberikan, ditegakkan untuk Sabah dan Sarawak. Dan saya ingin katakan bahwa selagi Malaysia Agreement 1963 tidak diselesaikan, maka selagi itulah akan muncul beberapa parti yang baru di Sabah dan Sarawak, akan bermunculan untuk menuntut pemerintah Malaysia supaya berlaku adil dan memandang berat atau menitik beratkan tentang apa yang termaktub di dalam
Perjanjian Malaysia 1963. Dan parti-parti politik yang bermunculan itu saudaraku akan memperjuangkan apa yang termaktub di dalam 1963. Selagi isu Malaysia Agreement 63 tidak diselesaikan, parti-parti politik akan bermunculan. Dan saudaraku, perkara ini akan diselesaikan oleh kerajaan yang ada sekarang, sehingga Malaysia memberikan, kerajaan persekutuan akan mengembalikan kuasa mutlak kepada Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara yang merdeka seperti sebelum-sebelum ini, dan akan memerintah secara penuh, kuasa penuh sebagai sebuah negara Sabah dan Sarawak. Namun saudaraku, persekutuan kerajaan Malaysia itu tidak akan dimansuhkan atau tidak akan dibubarkan. Ianya akan terus ada, ianya akan terus bergerak dan menjadi sebuah kerajaan perpaduan, yaitu kerajaan persekutuan antara semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ianya akan terus ada karena di sini ada sesuatu kesatuan seperti apa yang ada di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Akan ada persefahaman, akan ada kesatuan yang baik di dalam kerajaan Malaysia, semenanjung ataupun tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Akan ada kesatuan sehingga berkat kehidupan akan Tuhan curahkan di Malaysia, di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Haleluya. Jadi saudaraku, kita sebagai pendoa-pendoa, para hamba Tuhan, orang-orang percaya, mari kita terus membentengi kerajaan Malaysia, membentengi Sabah dan Sarawak, supaya terus harmoni, ada perpaduan, ada kerjasama yang baik bersama untuk memajukan kerajaan Malaysia, sehingga Malaysia menjadi sebuah kerajaan yang cemerlang, gilang, dan gemilang. Haleluya. Terima kasih untuk menonton dan mendengar pesan untuk masa depan Malaysia pada kali ini, di mana Malaysia akan diberkati oleh Tuhan. Akan terjadi bukan hanya kemajuan dari segi kerajaan, dari segi ekonomi, dari segi kestabilan politik, dan juga keharmonian, tetapi juga akan terjadi yang paling penting adalah kebangunan rohani akan melanda Malaysia, bermula dari Borneo. Borneo itu adalah Sabah dan Sarawak. Akan bermula kebangunan rohani yang besar-besaran, akan menjadi satu dasar di mana penuaian jiwa-jiwa yang besar akan berlaku di seluruh Malaysia. Mari kita terus berdoa, menjamin keharmonian, kestabilan dari semua aspek di Malaysia dengan doa syafaat kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.